Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil. Amara ibadahu bittiba'i siratihil mustaqim. Wahadzarahum minasyubuhati waddalalati wal fitn. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ba'asahullahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. وعلى من اتبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon berlindung kepadamu daripada kami mempersekutukan suatu apa pun jua denganmu, dalam keadaan kami mengetahui, kami menyedari hakikat kesesatannya, dan kami mohon keampunan darimu atas apa jua kesyirikan yang kami lakukan dalam keadaan tidak kami sedari hakikat kesesatannya. Dan tiadalah daya upaya kami melainkan apa yang telah engkau tentukan bagi kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan seizin Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita insya-Allah di pagi yang berbahagia ini untuk sekali lagi sama-sama kita teruskan untuk meluangkan masa bagi mengikuti sesi perkongsian kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, bagi sesi perkongsian audiobook yang ke-27 insyaAllah. Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, terbitan Karya Bestari, edarannya oleh grup buku Karangcraft Sendirian Berhad, versi PDF cetakan kedua tahun 2013. Sebagaimana biasa, sepintas lalu berhubung kait dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam sesi-sesi terdahulu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita kongsikan isi kandungan kitab ini untuk bab muqaddimah kitab, juga bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, yang merangkumi subtopik akidah atau i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid, dan hubungan tauhid dan ayatul kursi. Juga bab 2, ibadah dalam Islam, maksud ibadah, pembahagian ibadah am dan khas, dan jenis-jenis ibadah. Begitu juga bab 3, umat yang terbaik, yang merangkumi subtopik Ahlus Sunnah wal Jamaah, wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hakikat iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan subtopik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga perkongsian itu bermanfaat kepada usaha atas peningkatan iman dan amal kita, dan menjadi asbab untuk Allah tingkatkan kualiti iman, kualiti amal kita, sebagai bekal untuk kita balik jumpa Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepadanya, dan kita dapat kembali jumpa Allah membawa hati yang sejahtera daripada apa jua bentuk kecacatan dalam iman dan amal kita, bebas, merdeka daripada apa jua bentuk kesyirikan kepadanya, insya-Allah. Dan kita masih lagi berada di bab keempat, rukun iman, yang mana telah kita kongsikan dalam sesi sebelum ini, subtopik iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan telah kita kongsikan juga sebahagian daripada isi kandungan rukun iman yang kedua, iaitu iman kepada malaikat, yang mana akan kita teruskan insya-Allah di sesi perkongsian audiobook yang ke-27 di pagi yang berbahagia ini. Sambungan kepada subtopik iman kepada malaikat ini. Dan dalam sesi-sesi seterusnya, dengan izin Allah, akan kita kongsikan lagi rukun iman yang seterusnya, iaitu iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir, yakni iman kepada qada dan qadar. Ini adalah sesi perkongsian isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang Esa. Allah itu tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tiada suatu apa pun yang setara dengannya. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Sadaqallahul azim. Bab 4, rukun iman. Alhamdulillah, dalam sesi terdahulu telah dapat kita kongsikan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala subtopik pertama, iaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kait dengan makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lafaz Allah dan ilah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Huraian dan pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, telah dapat juga kita kongsikan sebelum ini subtopik yang kedua, yakni rukun iman yang kedua, iaitu iman kepada para malaikat, iaitu berhubung kait dengan siapakah malaikat. Iman kepada malaikat, jenis dan tugas para malaikat, hakikat dan sifat-sifat malaikat, dan kesan iman kepada malaikat di dalam kehidupan. Semoga perkongsian berkenaan akan sangat-sangat bermanfaat, terutamanya kepada penulis kitab ini. Semoga Allah membalas
dengan sebesar-besar ganjaran di atas khidmat bakti Ustaz Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah, atas jasa bakti beliau terhadap agama, dan juga semoga ianya bermanfaat untuk kita semua, untuk kita jadikan persiapan sebagai bekal untuk balik jumpa Allah dengan membawa iman dan amal yang bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan, hasil daripada kefahaman yang tepat dalam beragama, insya-Allah. Dan di pagi yang berbahagia ini, yakni untuk sesi perkongsian isi kandungan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yassin Hafizahullah ini, dengan izin Allah, insya-Allah akan kita teruskan lagi dengan sambungan kepada subtopik iman kepada para malaikat ini, bermula daripada kewujudan makhluk jin. Kewujudan makhluk jin. Jin termasuk makhluk ghaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Setiap Muslim yang bertakwa wajib beriman kepada yang ghaib. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, juga melalui hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kewujudan makhluk jin itu. Antara lainnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Dan firman-Nya lagi di dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika sekiranya kamu sanggup menembusi, yakni melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah ia. Kamu tidak akan sesekali dapat menembusinya melainkan dengan kekuatan. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat tidak kurang daripada 40 ayat pada 10 surah yang menceritakan berkenaan jin. Malah terdapat surah khas yang dinamakan surah jin. Kisahnya ada segolongan jin telah mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, lantas mereka beriman lalu pulang untuk memberi peringatan kepada kaum mereka. Ini sebagaimana dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Ahqaf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah tatkala kami hadapkan serombongan jin kepadamu, lalu mereka mendengar Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Hakikat jin. Malaikat dan jin adalah makhluk ghaib yang tidak kita mampu mengetahui hakikat mereka, kecuali apa yang telah diberitakan secara sahih daripada Rasulullah SAW. Antara penjelasan tentang hakikat dan sifat-sifat mereka adalah: pertama, jin berbeza daripada malaikat. Kedua, jin diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum penciptaan manusia. Kedua, jin mempunyai zuriat keturunan. Keempat,
Jin dapat melihat manusia tetapi kita tidak dapat melihat jin. Kelima, jin adalah mukallaf, yakni ditaklifkan ataupun dibebankan agar beriman dan beribadah seperti mana manusia. 6. Jin ada yang mukminin dan ada yang kafirin. Ketujuh, jin juga akan dihimpunkan dan dihisap di padang mahsyar sebagaimana manusia. Kelapan, jin dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan luar biasa. Kesembilan, jin makan tulang dan kotoran binatang. Dan yang ke-10, jin berkeupayaan berubah rupa kepada makhluk kasar seperti manusia ataupun ular. Okey, sedikit huraian berhubung kait dengan penjelasan tentang hakikat dan sifat-sifat jin. Pertama, jin berbeza daripada malaikat. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan tentang bahan untuk mencipta jin dan manusia adalah di dalam ayat berikut, yakni ayat suratul Rahman ayat 14 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ciptakan manusia daripada tanah kering seperti tembikar dan dia ciptakan jin daripada nyalaan api. Kedua, jin diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia, yakni Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam daripada api yang sangat panas. Al-Hijr ayat 26 hingga 27. Ketiga, jin mempunyai zuriat keturunan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Kahfi ayat 50. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizalimina badala. Patutkah kamu mengambil dia, yakni iblis, dan keturunan-keturunannya, yakni jin, sebagai pemimpin selain aku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Keempat, jin dapat melihat manusia, akan tetapi manusia tidak dapat melihat jin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya kami telah jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Kelima, jin adalah mukallaf, yakni ditaklifkan ataupun dibebankan ke atas mereka agar beriman dan beribadah seperti mana manusia. Jin adalah makhluk yang boleh menerima ilmu dan makrifah serta mempunyai kemahuan dan usaha. Oleh itu, di dalam Al-Quran, mereka selalu disebut bergandengan dengan manusia.
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka Jahannam itu kebanyakannya daripada golongan jin dan manusia. Keenam, jin ada yang mukminin, yakni yang beriman, dan ada yang kafirin, yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengakuan jin di dalam surah Al-Jin ayat 14 hingga 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan sesungguhnya di antara kami, yakni golongan jin, ada yang taat, yakni beriman, dan ada pula orang yang menyimpang daripada kebenaran. Barang siapa yang mentaati Allah, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang yang menyimpang daripada kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Ketujuh, jin sebagaimana manusia juga akan dihimpunkan dan dihisap di padang mahsyar. Setelah kiamat, amalan mereka juga akan dihisap. Ada yang akan diseksa dan juga diberi ganjaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Suratul An'am ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins. Dan ingatlah hari dikala mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan mereka kesemuanya. Dia berfirman, hai golongan jin, yakni syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ke-8, jin diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan luar biasa. Ini sebagaimana kata-kata Ifrit kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang kemampuannya membawa mahligai Ratu Balqis. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkata Ifrit, yakni yang cerdik daripada golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercayai. Suratul Naml ayat 39. Ke-9, jin makan tulang dan kotoran binatang. Rasulullah SAW bersabda, La tastanju birrawisi wala bil'izam fa innaha zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kamu beristinja dengan kotoran dan juga janganlah dengan tulang, kerana ia adalah makanan saudara kamu daripada kalangan jin. Hadis daripada Ibnu Mas'ud, riwayat Muslim dan Tirmizi. Ke-10, jin berkeupayaan untuk berubah berupa kepada makhluk kasar seperti manusia ataupun ular. Diberitakan di dalam Al-Quran bahawa Nabi Sulaiman diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merantai dan menyiksa syaitan yang durhaka. Ini juga pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW apabila Abu Hurairah menangkap syaitan yang mencuri kurma daripada Baitul Mal.
Selanjutnya, subtopik, mampukah syaitan menguasai manusia? Jin jahat ataupun syaitan tidak mampu menguasai manusia yang memiliki kemantapan iman dan tawakal yang tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syaitan hanya dapat menguasai manusia yang melakukan syirik dan takut kepadanya serta menjadikannya sebagai pemimpin. Ini sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nahl ayat 99 hingga 100. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya, yakni syaitan itu, hanyalah atas orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan itu, manusia tidak sewajarnya takut kepada syaitan kerana tipu daya syaitan itu sebenarnya sangat lemah. Ini sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala surah An-Nisa ayat 76. Qatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Oleh itu perangilah kawan-kawan syaitan itu kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Manusia yang ikhlas dan memiliki tauhid yang murni tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Ini sebagaimana pengakuan syaitan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah rakamkan di dalam suratul Hijr ayat 39 hingga 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka kesemuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yakni yang ikhlas di antara mereka." Wallahu alam. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dapat kita selesaikan isi kandungan daripada subtopik yang kedua bagi bab 4 berkenaan dengan rukun iman, iaitu huraian tentang rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Semoga perkongsian ini, juga perkongsian terdahulu dan perkongsian selanjutnya, akan sangat-sangat bermanfaat untuk mempertingkatkan iman dan amal kita, yang bebas daripada apa jua bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal untuk balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa hati yang sejahtera, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian memperuntukkan masa mengikuti sesi perkongsian kita. Semoga kesemuanya perkongsian tersebut bermanfaat untuk kita semua, dan insya-Allah di dalam sesi-sesi perkongsian selanjutnya akan kita teruskan lagi dengan subtopik yang ketiga bagi bab 4 berkenaan rukun iman, iaitu huraian berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, yakni iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas kesudian melapangkan masa untuk mengikuti sesi perkongsian kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah.